Ni yang catat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لو أن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan Al-Quran kita dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Karamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang saya hormati lagi saya mulakan Tabarusi Tuan-Tuan Imam, Ayah Jatuh Kasam, tuan-tuan perempuan, para asatizah sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? InsyaAllah mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama-sama dahulu kita membaca sidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk sama-sama kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita gunakan masa yang kebanyakan Nabi sebut manusia ni banyak rugi dalam kerugian apabila nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka malam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca kitab sebelum ni idaman penuntut lah, tapi malam ni kuliah ganti. Jadi malam ni kita nak cerita sikit lah beberapa siri sirah yang ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak petik daripada kitab yang disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Abni Al-Masyhur rahimahullahu ta'ala, At-Talid wa Tarif ala manzumati fi fiqh at-tahawulat fi al-mawaqif, fiqh at-tahawulat, cerita berkaitan dengan apa yang Nabi SAW cerita tentang perkara-perkara yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kemudian Habib kaitkan perkara ini juga akan berlaku pada umat akhir zaman. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kitab ini Habib mengatakan bahawasanya ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka perkara pertama sekali yang Nabi buat ialah bina masjid. Kemudian Nabi mempersaudarakan dua kelompok yang tak pernah kenal. Muhajirin tak pernah kenal dengan orang Ansar, orang Mekah tak pernah kenal dengan orang Madinah. Nabi menyatukan. Nabi mempersaudarakan dua kelompok yang bergaduh dalam tempat sendiri, tuan, iaitu di Madinah adanya kelompok Aus
adanya kelompok Khazraj. Mereka ni pernah bergaduh teruk sampai nak perang, iaitu ketika pada tahun kelima kenabian, umur Nabi SAW 45 tahun, adanya berlaku peperangan Bu'ath. Maka dua kelompok yang pernah bergaduh sampai nak perang ni tuan-tuan, Nabi SAW datang menyatukan mereka. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perkara yang Nabi buat ni, ada manusia yang tak senang. Bahkan mereka ni ada sahabat-sahabat rapat dengan Nabi. Nabi latih mereka, tapi akhirnya na'udzubillah min zalik, diceritakan dalam sirah, akhirnya mereka ni swing. Na'udzubillah min zalik. Kita akan cerita insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Abu Bakar menyebutkan bahawasanya pada zaman Nabi ni ada fahaman-fahaman terbahagi kepada dua keadaan, ataupun yang disebutkan fahaman ni disebutkan sebagai madrasah ataupun fahaman-fahaman yang pelik yang wujud pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maka fahaman-fahaman inilah akan muncul juga sampai berterusanlah sampailah kita akhir zaman ni. Di antaranya tentu terbahagi kepada dua kelompok yang besar. Dua kelompok A dengan B ni pecah pula. Dia ada kelompok-kelompok dia, pengasas dia. Di antaranya tuan-tuan yang pertama sekali tuan-tuan, yang berlaku masa hayat Nabi SAW, ketika mana umur Nabi pada tahun 10 Hijrah. Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah. Pada tahun 10 Hijrah, di penghujung umur Nabi SAW, lebih kurang 3-4 bulan sebelum Rasulullah wafat, maka muncullah satu yang kita selalu kesedia maklum, namanya siapa tuan-tuan? Nabi Parsu. Zaman Nabi lagi, Musailamah. Tapi kata guru kami dipanggil, yang tepatnya bacaannya Musailimah. Itu nama dia tuan-tuan. Tapi disebabkan dia ni kaki penipu, maka digelar sebagainya kadzab. Bukan kadzab biasa-biasanya, kadzab, kaki pembohong, kaki menipu. Maka kata Habib Abu Bakar, fahaman penipu-penipu macam inilah akan wujud sampailah nanti hari kiamat. Kerana apa tuan-tuan? Telah pengasasnya ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Musailimah kadzab ni, dia tempatnya tuan-tuan di mana? Di Najdin. Ketika mana dia tengok Nabi dah berjaya, dia rasa tak puas hati. Sedangkan dia ni tuan-tuan orang yang diangkat sebagai apa? Dipanggil Rahmah Al-Yamamah. Orang yang paling kasih, orang yang paling penyayang di bumi Yamamah, dia lah Musailimah kadzab ni. Tapi dia rasa tak senang dengan Nabi, sebab seolah-olah Nabi ni conquer kenabian Nabi seorang saja. Subhanallah. Nabi conquer seorang saja. Maka tuan-tuan dia tulis surat. Dan ada riwayat mengatakan bahawasanya dia dah mengaku masa Islam dah mula-mula muncul, dia dah mengaku sebagai Nabi Parsu. Ada riwayat dia sendiri yang pergi jumpa Rasulullah minta rundingan. Beliau sebutkan tuan-tuan bahawasanya dia kata min Musailimah Rasulullah. Itu dia. Surat ni ditulis daripada Musailimah, aku ialah utusan Allah Subhanahu wa taala, ila Muhammad Rasulullah, kepada Muhammad juga pesuruh Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Tu dia tu, Musailimah tu pandai. Mula dengan puji Allah, mula dengan amma ba'du juga. Dia kata apa tuan-tuan? Fa inna lana nisfal ardi wa li Quraisy nisfaha. Sepatutnya kita ni, bumi ni bahagi dua, untuk kami pimpin setengah. Wa li Quraisy nisfaha. Quraisy pula pimpin setengah lagi tanah kat bumi ni. Walakinna Quraisyan la yansifuna. Tetapi geng-geng Quraisy ni jenis tak berlaku adil. Semua nak tamak kepada mereka. Ringkas tuan-tuan surat hantar Nabi tu. Tanah ni patutnya bahagi dua. Kamu pimpin dekat Quraisy, aku pimpin dekat Najdin. Bahasa macam itulah. Hantar surat dekat Nabi SAW. Surat ni bila sampai kepada Nabi SAW tuan-tuan, Nabi pun tulis balas balik surat Musailimah ni. Nabi kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad an-Nabi ila Musailimah al-Kadzab. Daripada Muhammad seorang Nabi kepada Musailimah kadzab. Amma ba'du. Dia jawab ringkas, Nabi pun jawab ringkas. Fa innal arda lillah. Sesungguhnya tanah bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yurithuha man yasha. Allah Taala boleh bagikan kepada siapa yang dia kehendaki min ibadih, di kalangan hamba-hambanya,
wal 'aqibatu lil muttaqin, maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Wassalamu 'ala man ittaba'al huda, dan salam sejahteralah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi dia ni tuan-tuan, disebabkan dia dah mengaku sebagai nabi ni, di antaranya tuan-tuan, dia dah berpakat dengan orang-orang dia untuk menaikkan nama dia. Di antaranya ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya kita cerita bab dia pula. Dia pakat supaya empayar pengaruh dia lebih luas. Tuan-tuan, masa pengaruhnya semakin meluas ni tuan-tuan, tak ramai lagi orang. Ni Nabi hantar seorang sahabat. Namanya siapa tuan-tuan? Namanya Rajjal bin Unfuh, ataupun ada juga disebut sebagai Rahal, ataupun nama yang lain Dajjal. Itu dia, bin Unfuh. 3 nama khilaf nama dia. Dia ni siapa tuan-tuan? Kata Rafi' bin Khadish, dia ni tuan-tuan, masa nak pergi perang Uhud, Rafi' bin Khadish ni anak muda. Kan? Masa Nabi sebelum sampai ke medan Uhud, Nabi berhentikan beberapa sahabat, cek kod-kod ada yang tak layak, sungguh ada yang tak layak. Antaranya sahabat-sahabat muda yang masih usianya muda, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sa'id Al-Khudri. Mereka ni muda lagi. Nabi kata balik dulu. Di antaranya adik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Umair. Kamu balik dulu, kecil lagi. Di antaranya tuan-tuan, Nabi kekalkan Rafi' bin Khadish ni. Kan? Kerana Rafi' bin Khadish ni sama macam Sa'ad bin Abi Waqqas, hebat dalam bab pemanah. Jadi Nabi kata tak apa, kamu boleh, sebab kekuatan panahan kamu ni hebat. Dia ni tuan-tuan. Kata Rafi' bin Khadish ni, Rajjal bin Unfuh ni tuan-tuan, wa kana hafizul Quran. Dia ni orang yang rapat dengan Nabi ni. Rapat dengan Nabi, paling banyak mengaji dengan Nabi. Hafizul Quran, orang yang hafal Quran, orang yang paling banyak tahu hukum hakam. Kan? Semua dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya tuan-tuan, Nabi hantar dia. Nabi hantar dia untuk nak berdakwah kepada Musailimah Kadzdzab. Rajal ni tuan-tuan, dia ni orang miskin. Bila sampai saja ke Musailimah Kadzdzab, dia disogok dengan macam-macam duit kekayaan. Jadi dia dah mula tertarik dah. Kan? Kemudian dia mengatakan Musailimah kata apa? Kamu ni dihantar oleh Muhammad. Kamu nak apa? Muhammad dengan aku ni siapa yang bagi banyak? Tu dia. Main macam tu, main orang panggil apa? Main perasaan. Duk bagi, dia rasa tertarik dengan apa yang dibuat oleh Musailimah Kadzdzab. Maka kata Musailimah, kamu ni kena bangun cakap. Sebab kamu dihantar oleh Muhammad, bila kamu bercakap orang percaya. Tuan-tuan asal pengikut sikit ni, bila dia bangun cakap, dia kata apa? Wahai penduduk Najrin sekalian, aku ini dihantar oleh Muhammad bin Abdullah, mengatakan bahawasanya dia diutuskan sebagai nabi di sini. Tu dia. Kan? Maka sahabat-sahabat ketika sebut pelik, kami tak pernah dengar pun ada sabdaan begini ni. Jangan kamu tak percaya aku ialah utusan Muhammad. Maka tuan-tuan, sebahagian daripada mereka dah percaya, sebab dia ada orang yang paling orang kanan Nabi. Nabi hantar dia. Maka tuan-tuan tak percaya lagi tuan-tuan. Maka dia bagikan lagi hadiah. Kamu kena bercakap lagi. Dia pun bercakap. Wahai penduduk sekalian, aku telah bersama dengan Muhammad bin Abdullah. Tu dia. Dulu panggil Rasulullah. Bila ni panggil Muhammad dah. Dan aku tengok sendiri, sekarang aku tengok saya dengan Musailimah ini. Dan Muhammad dan juga Musailimah ini seperti mana dua ekor kibas yang sedang bertarung. Kan? Dua-dua nampak hebat. Tetapi aku lebih suka kepada Musailimah pada akhlak dia. La ilaha illallah. Tuan-tuan, dia ni siapa? Orang yang hafal Quran, tahu paling banyak hukum hakam. Bahkan dalam satu hari tuan-tuan, sahabat-sahabat duduk kumpul ni, tiba-tiba Nabi masuk. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini baru yang pertama tuan-tuan, pengasas yang pertama ni. Kan? Semua ada 6 ke 7 tuan. Banyak cerita ni. Mana yang sempat lah. Tengah sahabat-sahabat kumpul, Nabi masuk. Tuan-tuan, Nabi kata apa tuan-tuan? Inna fiikum la rajulan adrasuhu fin nar a'zamu min Uhudin. Tengah-tengah sahabat duk sembang, tiba-tiba Nabi kata, ada di kalangan kamu ni, kelompok kamu ni, la rajulan, seorang lelaki,
adrasuhu finnar, gigi geraham dia dalam api neraka. A'zamu min Uhudin, lebih besar daripada bukit Uhud. Tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi umrah ni, tuan tengok bukit Uhud ni banyak cerita ni, masya-Allah. Nabi bagi contoh banyak tentang bukit Uhud ni. Kan? Gigi kita kat mana tuan? Dekat dalam mulut. Tapi Nabi cerita tuan-tuan, gigi geraham ada kalangan kamu ni lebih besar dalam api neraka, lebih besar daripada bukit Uhud. Subhanallah. Sayyidina Abu Hurairah ni dia ambil perhatian sungguh hadis ni. Dia tengok satu persatu. Allah. Seorang semua meninggal dalam keadaan Islam. Maka tinggal lagi 2 orang dalam kelompok yang Nabi kata tu, dia dan juga Rajal bin Unfuah ni. Kan? Dia kata, sudah, banding aku dengan Rajal ni, dia ni orang kanan Nabi. Dia ni orang banyak hafal Quran. Dia ni kata Rafi' bin Khalis lagi, dia ni kuat tahajud, kuat sembahyang sunat. Kan? Orang kanan Nabi semua, banding dengan dia, perasaan dah akulah yang Nabi kata ni. Kan? Yang Nabi kata gigi gerahamnya dalam api neraka lebih besar lagi daripada bukit Uhud. Perasaan aku dah diminta lindung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jauhkan aku, ya Allah, jangan aku jadi orang macam tu. Sebab tu kata para ulama tuan-tuan, kalau dengar cerita-cerita yang baik kita semua dengar ni lintah ke hati. Allahumma ja'alni minhum, ya Allah, jadikan aku di kalangan orang baik macam tu juga Allah. Cerita pasal alim ulama yang beramal ibadah, ya Allah, jadikan aku macam tu ya Allah. Imam Ghazali, tengok tuan-tuan, Imam Ghazali kalau dia dengar kuliah-kuliah ni, ayah Imam Ghazali, minta maaf, ayah Imam Ghazali dengar kuliah masuk majlis ulama, lintah ke hati, ya Allah, jadikan anakku macam dia ya Allah, faqih dalam bidang agama. Maka lahirlah Imam Ghazali dan juga abangnya Ahmad bin Ahmad, dua-dua faqih dalam bidang agama, ahli sufi dan juga ahli fiqh. Ni tuan-tuan, kata para ulama juga macam tu juga. Kalau kita dengar benda-benda yang tak elok ni, ya Allah, na'udzubillah, minta simpang ya Allah, minta simpang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-10 ni Rajal diutus untuk berdakwah kepada Musailimah Kadzdzab. Tapi hanya tuan-tuan, apa yang berlaku, Rasulullah tak dapat pergi sebab jatuh sakit. Maka dihantarkan beberapa pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Maka Rajal ni tuan-tuan, bila dihantar, dengar pasukan Rasulullah dihantar, dia pun join sekali dengan Musailimah Kadzdzab. Jadi tentera Musailimah Kadzdzab lawan dengan orang Islam. Padahal dia orang paling kanan tuan-tuan, orang kanan Nabi. Tapi hanya swing. Kenapa? Disogok dengan benda-benda duit, kekayaan. Sebab tu Nabi kata apa? Innal faqra, sesungguhnya kefakiran ni, fakir miskin ni, yakadu ilal kufri, hampir boleh jatuh kepada kekufuran, boleh jadi kafir tuan-tuan. Disebabkan miskin boleh jatuh kafir. Nauzubillahi min zalik. Maka tuan-tuan, dalam peperangan ini Rajal bin Unfuah terbunuh, bersama dengan Musailimah Kadzdzab juga terbunuh dalam peperangan Yamamah ni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala dengar Rajal bin Unfuah dah mati, mati ikut join sekali Musailimah Kadzdzab, dia syukur, Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, rupanya bukan aku yang Nabi kata macam tu. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu ni zaman Rasulullah dah ada dah, dan akan wujud sampai dah akhir zaman. Sebab tu Nabi pesan kepada kita ni, wa innal kadhiba, orang yang menipu ni yahdi ilal fujur, lama-lama dia menipu ni dia akan juga buat zalim, sikit-sikit tipu, lama-lama zalim, bahkan yuaddi ilal qatli. Kata para ulama, menipu sikit-sikit ni sampailah boleh membawa kepada tahapnya membunuh. Orang Melayu kata apa tuan? Siakap senohong, apa dia? Lama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri, bahkan teruk boleh mencuri, boleh sampai tahap membunuh. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi nak peringatkan kita bahawasanya kelompok ada kawan-kawan kita ni tuan-tuan, yang kalau dia suka kelentong ke, menipu ke sebagainya, jangan join. Kalau nak join pun pergi dia untuk nak nasihat dia. Kalau tidak, takut-takut kita sekali terjerumus dalam perkara yang demikian. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pada zaman Nabi SAW tuan-tuan, namanya tuan-tuan dipanggil Al-Hurqus. Ini yang kedua pula ni cerita ni tuan-tuan. Tadi pun orang baik juga, hak ni pun cerita pasal orang baik, mungkin saya pernah cerita dulu ni. Dia namanya tuan-tuan Hurqus bin Zuhair. Hurqus bin Zuhair ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni sahabat paling puji dia.
kerana kuatnya ibadah dia, kerana paling baik akhlaknya di kalangan para sahabat, dan sahabat tak mampu nak kalahkan dalam pada sudut ibadah dan juga akhlak dia. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni bila sahabat-sahabat tu puji dia, tengah-tengah puji tu Hurqus ni masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Masa tu Nabi ada sekali dengan sahabat. Nabi kata, ya Rasulullah, yang ni lah kami puji dia saat ni. Dialah paling kuat qiyamul lail, dialah paling baik akhlak dia, dialah yang kami puji tadi, baru masuk. Tuan-tuan, Hurqus bin Zuhair ni, dia perasan Nabi ada dalam kelompok bersama dengan sahabat. Dia tengok Nabi saja tuan-tuan, dia buat apa tuan? Buat tak tahu je. Macam kita kata angguk, senyum gitulah. Bukan nak duduk tegur dengan Nabi, tak. Senyum, pergi ke depan, buat apa? Sebab suka semayang. Masuk dalam masjid, semayang. Allahu Akbar. Masa nak semayang tu Nabi kata apa? Innakum tukhbiruni an rajulin. Kamu dah cerita kepada aku tentang seorang lelaki. Inni la ara fi wajhihi saf'atan min asyaitan. Sesungguhnya aku melihat pada wajah lelaki yang kamu cerita tersebut saf'atan min asyaitan. Ada kesan tamparan daripada syaitan. Tu dia, panggil dia macam syaitan. La ilaha illallah. Sahabat terkejut tuan-tuan. Sahabat tak kenal dia, pandangkan orang yang kuat semayang, kuat paling baik akhlak dia. Kemudian habis saya semayang tuan-tuan, Nabi panggil dia. Saya pernah cerita kat ni. Nabi panggil dia. Atuhaddisu, Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, aku nak tanya kamu secara jujur. Atuhaddisu nafsaka hina tala'a alaina annaka khairun minna. Wahai lelaki, aku nak tanya kepada kamu ni, ketika mana kamu mula-mula masuk kepada kami tadi ni, mula langkah masjid tadi ni, adakah kamu berasa pada hati kamu ni, kamulah yang lebih baik daripada kami? Kamu berasa kamu lebih baik daripada aku kah? Tu Nabi tanya dia. Dia kata apa tuan-tuan? Allahumma na'am, ya, aku lebih baik daripada kamu. La ilaha illallah. Elok saja dia keluar masjid tuan-tuan, datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya dia. Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa yang berani nak bunuh dia? Nabi dapat datang arahan untuk bunuh lelaki tadi tu. Maka tuan-tuan, siapa yang paling kuat sekali terima arahan Nabi ni? Sayyidina Abu Bakar. Siapa akan angkat tangan? Saya, ya Rasulullah. Nabi kata, idhab faqtulhu in istata'ta. Pergi bunuh dia jika sekiranya engkau mampu. Bila Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan pergi cari-cari dia, dia ni kuat semayang, raja semayang ya. Bila pipi tengah-tengah semayang, Allahu Akbar. Maka Sayyidina Abu Bakar ni rasa tak boleh. Bagi kita kat Rasulullah tak boleh ni. Semayang ni antara dia sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan dia, tak boleh. Tak berani saya. Nabi kata duduk. Dan aku tahu kamu tak mampu. Maka Nabi tanya lagi, siapa lagi yang mampu untuk bunuh dia? Sayyidina Umar angkat tangan, saya Rasulullah. Nabi kata apa? Sama macam tadi. Idhab faqtulhu in istata'ta. Pergi bunuh dia jika sekiranya kamu mampu. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia ni tak kira dah, kita sedia maklum kan. Kalau Nabi suruh bunuh tu ni, kerana nak bunuh lah, pancung lah. Tapi bila mana sampai tengok tengah semayang lagi, kali ni pula tengah sujud, bagi kita, ya Rasulullah, saya tak berani ya Rasulullah. Kerana sujud ni merupakan hak kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak berani ya Rasulullah. Nabi kata duduk, aku tahu kamu tak mampu nak buat, sebab kamu tengok solat ni ada lebih tinggi hak dia daripada bunuh lagi. Maka tuan-tuan, Nabi umum yang ketiga, siapa lagi yang mampu untuk bunuh dia? Maka datang pula siapa tuan-tuan? Sayyidina Ali yang angkat tangan. Sayyidina Ali yang angkat tangan, saya Rasulullah. Nabi kata idhab faqtulhu in adrakta. Pergi bunuh dia. Pergi lalu bunuh dia. In adrakta, jika kamu sempat bertemu dengan dia. Dah, nampak tak? Untuk Sayyidina Abu Bakar, untuk Sayyidina Umar, Nabi kata apa? Jika kamu mampu. Tapi untuk Sayyidina Ali, jika kamu sempat bertemu dengan dia. Bila Sayyidina Ali pergi cari-cari, dia dah tak ada dah, hilang dah. Cari merata tak jumpa. Lalu bagi kita kepada Nabi SAW, Nabi kata apa? Wahai Rasulullah, tak jumpa dah, tak tahulah dia lari ke mana dah. Nabi kata apa tuan? Nabi kata apa? Lau qutila hadzal yawma
makhtalafani ummati hatta yakhruja dajjal. Kalau hari ini dia terbunuh hari yang aku perintahkan dia ni untuk dibunuh, dia mati hari tersebut. Makhtalafani ummati, takkan ada dua orang di kalangan umatku ni yang bergaduh. Dua orang takkan jumpa. Orang Islam takkan ada dua orang pun yang akan bergaduh, yang akan berkelahi, selisih pendapat, tak ada. Hatta yakhruja dajjal, sampailah dajjal keluar. Tapi tuan-tuan, daripada disebabkan dia takdir Allah tak mati pada hari itu, maka fahaman dia tersebar luas. Fahaman untuk nak memecah belahkan masyarakat ada. Bukan zaman Nabi saja, zaman Allah pun ada. Kan? Nak tak apa, bab pecah ni syaitan paling suka. Hatta dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan bahawa Imam Bukhari masukkan hadis, nak bagi suami isteri ni bercerai macam mana tuan? Sikit je. Kan? Ketika nak tidur, syaitan dia akan letakkan ataupun buatlah campurkan benda-benda kecil ke, contohnya atas katil tu ada tudung botol ke, gaya letak Allah kena tudung botol. Suami marah, apa ni tudung botol potong ni, sikit je kan? Maka boleh bergaduh. Di antaranya lagi banyak tuan-tuan, kalau kita lihat ni nama-nama syaitan ni, tentara dia banyak. Dasim ni syaitan yang mana nak porandakan dalam rumah tangga disebabkan kecil saja. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ni siapa tuan? Khurqus tadi ni kan? Fahaman macam ni dia berasakan dialah yang paling baik, dialah yang paling baik akhlaknya, paling banyak semayang dia, maka akan rosak kita tuan-tuan. Sebab tu guru kami pesan, Syekh Yusri Fizahullah Ta'ala pesan, bagi mereka yang selalu datang masjid, selalu datang surau, selalu sedekah, selalu semayang sunat, duha, witir, qablih, ba'dah, tak pernah tinggal ni tuan-tuan. Istiqamah ni, orang yang istiqamah ni tuan-tuan, dia kena buat apa? Dia kena banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Takut dia anggap dia lah, aku dapat main masjid, aku dapat sedekah, dia anggap dia saja, bukan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, Nabi suruh kita baca setiap hari ni, baca apa tuan? Zikir la haula wala quwata illa billah, sehari 100 kali. Paling sikit tuan-tuan, apa dia? Menghilangkan aisaruha yuzhibu alham wal gham. Paling sikit penyakit yang akan keluar daripada kita ni duka cita, rasa gelisah, tak ada. Orang yang kuat zikir ni dia tahu la haula, tidak ada daya. Daya apa tuan? Untuk mengelak daripada maksiat. Maksiat ni kalau datang kepada kita ni nak ikut, tak ada daya kita ni. Sebab nafsu ni suka pada maksiat. Tapi siapa yang tolong kita? Illa billah, Allah yang tolong juga. Wala quwwata, dan tak ada daya, tak ada kekuatan sebenarnya kita nak buat taat ni kan? Siapa yang tolong kita? Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW juga adanya nama tuan-tuan, namanya Abdullah bin Nabtal kan? Ni dia panggil apa? Madrasah An-Nabtaliyah, yang diasaskan oleh Abdullah bin Nabtal. Abdullah bin Nabtal ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ni kalau sebelum Rasulullah datang lagi, diutuskan lagi, dia ialah yang paling banyak menceritakan tentang kewujudan Nabi akhir zaman. Dialah yang paling banyak menceritakan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita takut ni, bila saja Nabi datang ni tuan-tuan minta maaf, tu namanya Abi Amir Al-Fasiq. Sebelum saya cerita Abdullah bin Nabtal ni, ni saya cerita ni, namanya Abi Amir Al-Fasiq. Dia ni tuan-tuan, apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Khazraj, tapi dia ni fasik. Dia ni orang yang berwibawa pada kaum dia, orang yang paling warak di kalangan kaum dia lah. Dialah yang paling banyak cerita pasal Nabi akhir zaman. Dialah yang paling banyak cerita tentang sifat-sifat mulia Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku? Bila Nabi dah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia rasa tak puas hati dekat Nabi. Awak orang pakai api dekat Nabi ni, aku ni paling warak ni, aku ni orang wibawa, ada pengaruh. Kenapa orang tak main rujuk pada aku ni? Tuan-tuan, masa perang Uhud dah, dia ni tuan-tuan berpakat dengan geng-geng Yahudi untuk apa tuan-tuan? Untuk nak bunuh Nabi. Dialah yang korek lubang kan? Korek lubang supaya Nabi jatuh dalam perangkap lubang tersebut. Ni Abu Amir, dia asalnya apa tuan-tuan? Asalnya seorang rahib pendeta, alim dia, warak dia
Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sampai sahaja tuan-tuan Nabi dah isytihar sebagai nabi, dia rasa tak puas hati sebab orang tak pilih dia. Allah. Nabi ni tuan-tuan, pintu ni ada 4. 2 pintu dah tutup dah, Allah tutup. 2 pintu lagi Tuhan buka sampai hari kiamat. 2 pintu ni tutup, doa lah macam mana pun takkan makbul punya. Pintu Rasul, pintu Nabi, doa macam mana pun takkan jadi Rasul, takkan jadi Nabi, tutup lah pintu tu. Dan 2 lagi pintu yang Allah Ta'ala buka sampai kiamat, kita boleh doa. Yang pertama tuan-tuan, pintu awliya. Boleh tak doa jadi, ya Allah jadikan aku ni wali, jadikan aku ni kekasih Allah Ta'ala. Setiap hari kita doa, wa tawallani fi man tawallait, ya Allah lantiklah aku, pilihlah aku di kalangan orang-orang hamba-hambamu yang kamu telah engkau pilihkan. Setiap hari kita minta supaya kita jadi wali ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang kedua Allah Taala buka lagi tuan-tuan, pintu jadi orang soleh. 2 pintu tutup, 2 pintu lagi Allah buka dah. Allah buka sampailah kiamat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dia pun bila Nabi sampai di Madinah, dia buat apa tuan? Lari ke Taif. Tak mau tengok muka Nabi ni, padahal dia pada banyak catat Nabi ni. Bila dia lari ke Taif, Nabi berdakwah pula ke Taif. Orang Taif ni apa tuan-tuan? Nabi doa apa? Bila malaikat nak hempak bukit, Nabi doa apa? Bal arju ay yakhruja min aslabihim. Jangan malaikat, jangan hempak. Kerana aku mengharapkan kepada Allah akan keluar daripada tulang sulbi mereka. Nampak? Nabi dakwah. Nabi dakwah bukan orang duduk depan dengan Nabi ni. Nabi dakwah kepada orang yang tak wujud lagi pada zaman Nabi. Bahkan aku mengharapkan an yakhruja min aslabihim, akan keluar daripada tulang sulbi mereka. May ya'budullah wahdahu la syarikalah, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak buat syirik langsung kepada Allah. Tu hebat dakwah Nabi tu. Bukan depan, dakwah kepada orang yang belum lahir lagi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Taif tuan-tuan masuk Islam ramai. Maka bila penduduk Taif Islam, dia pun tak puas hati, pergi ke mana tuan? Lari ke Rom. Bila lari ke Rom tuan-tuan, dia dah berpakat dengan orang Rom, kita satu hari nanti kita akan serang Muhammad bin Abdullah. Allah, ya Allah. Serang Muhammad bin Abdullah. Tapi tuan-tuan, sebelum dia nak serang tu, dia dah rancang satu taktikal. Apa dia? Dia tulis surat kepada munafik-munafik di kalangan orang Ansar. Tulis surat, aku nak balik lah. Daripada Rom ni tulis surat, aku nak balik ke tempat kamu ni. Ketika mana aku nak balik, pastikan telah siap satu masjid. Masjid apa tuan-tuan? Masjid Dirar. Masjid Dirar ni kat mana? Sebahagian Ustaz Abdullah Tahir dia sebut pada guru-guru beliau, kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Quba, Masjid Quba ni tuan-tuan kena tanya mutawif. Kawasan itulah kawasan apa Yahudi, tak silap Bani Quraizah. Orang fasik situlah banyak. Pasal apa? Masjid Quba ni dibina atas dasar takwa. Maka tuan-tuan mereka bina dekat dengan Masjid Quba ni Masjid Dirar, masjid nak lawan. Jadi masa tu bina bila masa mereka alasan tak pergi perang Tabuk, sebab perang Tabuk ni tuan-tuan daripada Madinah pergi ke Tabuk 700 km lebih. Utara selatan kita ni jauh lagi Pak Ustaz. Highway kita ni kan. Apa Changlun sampai ke Johor Bahru jauh lagi. Jadi tuan-tuan, kata Abi Amir Al-Fasiq ni, wahai Rasulullah, bila Rasulullah balik saya ni, minta maaf Rasulullah, kami tak pergi perang Tabuk ni, kami ni tak larat. Tapi kami ni jenis tak suka apa ni, tak suka kalau semayang seorang-seorang. Rumah kami jauh. Kami paling suka ialah semayang berjemaah. Sebab itulah kami bina masjid ni supaya kami dapat jaga semayang jemaah dekat sini ni. Padahal plan dia apa tuan-tuan? Plan dia tadi supaya orang Rom serang Nabi pada belakang, sengak-sengak. Dia buat apa? Dia zahirkan dirinya orang yang kuat semayang. Duduk dalam masjid Dirar dia. Maka balik pada perang Tabuk, maka kami persilakan Nabi SAW untuk semayang supaya ambil berkat, ya Rasulullah semayang saat kat masjid kami ni, supaya masjid kami ni berkat. Kami buat bukan nak lawan. Turun ayat Quran ceritanya mereka ni buat masjid Dirar nak lawan Masjid Quba. Kenapa? Bukan asal dasar takwa pun, tapi asal dasar nak lawan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud tak kelompok macam ni? Pengasas dia ada zaman Nabi. Ada. Zaman kita pun ada. Ada manusia-manusia yang tak senang kalau manusia ni buat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun tuan-tuan, orang yang datang kuliah
mengajar, datang masjid, buat baik macam mana pun, kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kamu buat baik macam mana pun, kamu tak akan mampu capai redha seluruh manusia ni. Ada orang tak senang dengan kamu ni. Orang buat baik ni tuan-tuan, pasti ada orang tak senang, walaupun kita tak cerai pasal dengan dia pun. Tapi tak apa, Imam Syafi'i kata apa? Wa ridallah ghayatun la tudrak. Tapi untuk nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling tinggi sikit, kamu jangan tinggal. Kan? Ini tuan-tuan, hak yang kedua nombor tadi, hak ketiga dah. Yang pertama tadi Musailamah Kazzab, lahirnya bangsa-bangsa penipu. Kan? Kemudian yang kedua tadi apa tuan-tuan? Hurqus bin Zuhair. Maka lahirlah mereka-mereka yang merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga tuan-tuan, lahirnya Madrasah Abi Amir Al-Fasik nama dia. Dia orang fasik tu. Kan? Maka lahirlah orang-orang yang tak senang apabila manusia ni buat kebaikan ataupun buat jalan takwa. Tiga. Yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya apa? Madrasah An-Nabtal. Nabtaliyah. Dia diasaskan oleh siapa tuan-tuan? Abdullah bin Nabtal. Abdullah bin Nabtal ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni suka duduk dalam majlis bersama dengan Nabi. Orang kata kuat mengaji lah. Allah. Duduk majlis dengan Nabi ni. Tapi tuan-tuan jadi spy kepada orang Yahudi. Kan? Apa yang Nabi bicarakan kepada sahabat, dia bawa cerita tu tukar jadi macam menganjing kepada orang-orang Yahudi. Allah, takut kita dengan cerita-cerita ni, tapi sejarah telah membuktikan ada perkara-perkara ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari Nabi duduk di rumah Nabi. Rumah Nabi dengan masjid kembar sebelah-sebelah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat pun duduk dalam masjid, Nabi duduk pada rumah. Nabi nampak sahabat. Kan? Nabi keluar daripada rumah bilik Nabi, Nabi kata apa? Yadkhulu alaikum al-an. Sekarang sekejap lagi. Tu dia. Ini kata guru kami tuan-tuan, Nabi SAW ni diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada perkara-perkara ghaib, maksudnya perkara yang sahabat tak tahu, tapi Allah bagi tahu dekat Nabi, benda tersebut akan berlaku. Kan? Yadkhulu alaikum al-an. Sekarang sekejap lagi akan masuk kepada kami rajulun qalbuhu qalbun jabbar, seorang lelaki hatinya hati yang Allah bengis sungguh teruk. Kan? Wa yanzuru bi'aini syaitan, dan dia ni kalau pandang suka pandang dengan pandangan syaitan. Allah, terkejut sahabat ni. Siapa ni? Hak lelaki hati dia tu hati yang sangat bengis, kotor sungguh ni. Dan suka cara pandang ni tuan-tuan macam pandangan syaitan. Spy itulah. Dapat berita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni tuan-tuan, bila Nabi kata tadi akan masuk pada kamu ni seorang lelaki, tiba-tiba masuk siapa tuan-tuan? Abdullah bin Nabtal. Abdullah bin Nabtal ni orangnya handsome. Mata ni wakana azraqul ainain, mata dia biru. Allah. Comel lah. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita ni dapat wahyu daripada Nabi SAW. Nabi panggil dia. Kan? Nabi panggil dia, Nabi katanya apa? Tastumuni anta wa ashabuk. Kamu kah yang duk kutuk aku dengan geng-geng kamu ni? Kan? Duk depan aku baik, belakang tikam belakang. Bahasa kita macam itulah. Tastumuni anta wa ashabuk. Kamu kah yang kutuk aku dan geng-geng kamu ni? La, wallahi tak. Tidak Rasulullah, sama sekali aku tidak buat perkara-perkara macam ni. Nabi kata, bal fa'alta, kamu buat benda macam tu. Maka tuan turunlah ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kamu tak tengok ke satu kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma hum minkum, dia bukan di kalangan kamu, wala minhum, dan kamu juga bukan di kalangan dia. Kan? Jangan risau sahabat, kamu bukan dia, dia pun bukan geng kamu ni. Tapi dia ni apa ni? Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dia ni suka bersumpah dengan sumpah yang dusta. Wa hum ya'lamun. Sedangkan dia tahu yang dia bercakap, yang dia sumpah itu sumpah yang dusta palsu belakang. Maka tuan-tuan, lahir daripada kelompok-kelompok inilah mereka yang pandai cakap depan orang, tetapi di belakangnya suka menipu manusia. Na'udzubillah min zalik. Akan lahir benda macam ni sampailah akhir zaman. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada zaman Nabi kita Muhammad SAW juga mereka-mereka yang dipanggil irjaf wa mardal qulub. Mardal qulub ni apa? Mereka yang hati mereka ni sakit. Kan? Hati mereka ni sakit, tak senang dengan apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya tuan-tuan siapa tuan-tuan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni ketua munafik ni. Dan tidak ada orang yang dibinkan kepada mak dan juga ayah melainkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Ubay, Abdullah nama dia, bin Ubay pak dia. Salul ni mak dia tuan-tuan. Dan tidak ada orang yang dibinkan kepada mak dan pak, betul tak? Kita semua bin pada pak. Dia ni tuan-tuan, masa di Madinah dia merupakan calon raja. Orang bagi masa Nabi sampai dekat Madinah tak ramai orang tua. Macam mana? Tak ramai orang yang dewasa, orang tua yang berpengaruh melainkan dua orang. Satu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni ketua munafik. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni macam tu juga. Kalau Nabi datang, dia yang paling sambut Nabi. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Sambut Nabi kita Muhammad SAW. Duduk depan Nabi tuan-tuan suka apa ni? Suka baca Quran. Tetapi dalam masa yang sama rasa tak senang hati dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini kalau masa nak pergi perang Uhud juga tuan-tuan, Nabi cek pemberisan kan tadi kan, dekat Masjid Syaikhain ataupun Masjid Dirak, Masjid Dirak pakai BUC. Masa cek tuan-tuan, ada 1,000 orang. Dalam 1,000 orang tersebut, Nabi tengok, siapa mereka ni tak pernah kenal pun. Sahabat pun tak kenal. Mereka ni lengkap dengan pakaian baju besi. Rupanya sahabat kata, wallahi demi Allah, mereka ialah orang-orang Yahudi. Jadi waktu tu Nabi kata apa tuan? Inna la nantasiru bil kafiri ala syirki. Sekarang untuk kali ini kita tak akan minta tolong orang kafir dalam perkara kesyirikan. Sedangkan tuan-tuan dalam piagam Madinah, siapa-siapa yang nak serang Islam, orang Madinah ni, siapa-siapa nak serang Madinah, nak serang Islam, yang duduk dalam Madinah termasuk Yahudi pun kena bantu orang Islam. Ataupun sebaliknya, siapa-siapa yang nak serang Yahudi, maka orang Islam pun kena bantu. Kenapa? Nak menjaga keharmonian, mempertahankan Madinah Al-Munawwarah daripada diceroboh oleh penjahat. Tapi untuk kali ini tuan-tuan, Nabi ubah. Nabi kata apa? Kita tidak akan tolong. Mereka ni berasa lah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni berasa, ajak geng-geng Yahudi 300 orang balik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak cerita apa tuan-tuan? Banyak lagi cerita pasal Abdullah bin Salul. Tapi kata Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur rahimahullahu taala, daripada sifat-sifat yang ada pada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang suka tuan-tuan mengapi-apikan fitnah, suka sebarkan fitnah ni tuan-tuan, akan wujud pada akhir zaman. Di antaranya Nabi kata apa tuan-tuan? Yang terakhir di antaranya akan wujud daripada kelompok macam ni satu manusia yang kamu tengok, idza ra'aita syuhan muta'an, kamu tengok orang kedekut lalu dia ditaati, wa hawan muttaba'an, orang yang buat hawa nafsu dia, orang follow dia, wa dunya mu'assarah, dan dunia duduk hadapan dia, wa a'jaba kulli dhi ra'in bi ra'yihi, dan dia ni pula kalau bagi idea mesti orang kagum dengan dia, mesti orang tak boleh terima pula pandangan orang lain, terima pandangan dia saja. Nabi kata apa? Kalau kamu tengok pada akhir zaman macam tu, maka hendaklah fa'alaika bi khusati nafsika, hendaklah kamu pegang amalan kamu masing-masing, jangan putus, jangan tinggal. Wada' alaika amrul awam, dan kamu semua ni, Nabi kata pesan kepada kita ni, tinggalkan urusan orang awam. Orang awam suka buat fitnah, suka mengomen, menganjing, benda tak elok, jangan kita join sekali tuan-tuan. Tambah-tambah musim dia ni, jadi jangan join. Kita tahan lidah, tahan tangan kita, insya-Allah jadi muslim yang baik. Jangan kata kepada orang, jaga akhlak kita, insya-Allah jaga tangan kita, kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Sekadar itu dahulu yang dapat saya sampaikan. Beberapa kelompok-kelompok yang ada pada zaman Nabi, banyak lagi cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.